Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda informasi di waktu ini bersama saya Irfan Faruqi dan kita berikan tumpuan kepada isu pencemaran udara dan jerebu yang dialami di beberapa bandar khususnya Semenanjung dan juga di Kuching di Kepulauan Borneo. Dan sebelum kita berikan kupasan berkenaan dengan isu tersebut, ini antara perkembangan yang kita terima iaitu kenyataan daripada Kementerian Alam Sekitar Indonesia yang menafikan dakwaan kebakaran hutan di Sumatera dan sebahagian Pulau Borneo yang menyelubungi beberapa bandarnya dengan jerebu tebal turut menjejaskan kualiti udara di Malaysia. Menteri Alam Sekitar Indonesia Siti Nurbaya Bakar berkata Jakarta tidak mengesan sebaran jerebu dari Indonesia ke negara jiran. Ketika ini, Indonesia menumpukan usaha memadamkan kebakaran hutan di beberapa wilayah di Sumatera dan Borneo dengan menggunakan helikopter. Selain sempadan maritim, Malaysia turut berkongsi sempadan darat dengan Indonesia di Pulau Borneo. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata Malaysia tidak memfailkan aduan diplomatik membabitkan jerebu. Musim kemarau di Indonesia tahun ini adalah yang paling teruk sejak 2019 berikutan kesan corak cuaca El Nino. Walaupun kebakaran hutan biasanya dimulakan oleh petani untuk membersihkan tanah untuk ladang, pihak berkuasa berkata memadamkan kebakaran tahun ini lebih sukar disebabkan El Nino. Lebih daripada 267,900 hektar hutan dibakar setakat tahun ini, lebih besar daripada jumlah keseluruhan 204,894 hektar sepanjang 2022 menurut data Kementerian Alam Sekitar. Pembakaran hutan itu membawa jerebu ke beberapa bandar di Sumatera dan Borneo. Beberapa kawasan di Kalimantan Tengah Borneo melaporkan jarak penglihatan kurang daripada 10 meter. Pihak berkuasa mengarahkan pembelajaran jarak jauh untuk pelajar di Bandar Palembang dan Jambi di selatan Sumatera mulai minggu ini berikutan tahap pencemaran yang teruk, lapor media tempatan. Untuk berikan analisis lebih mendalam berkenaan dengan bagaimanakah soal jerebu ini boleh dinoktahkan untuk kita menyelesaikan isu-isu berbangkit memandangkan ia melibatkan rentas sempadan. Ketika ini kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Prof, di waktu ini, sebelum kita pergi kepada persoalan yang kita bangkitkan, antara data yang dapat kita saksikan daripada APIMS, setakat ini kualiti udara di Malaysia secara umumnya berada dalam keadaan baik. Di Sabah, bahkan di Sabah dan juga Perlis, kualiti udara pada tahap bersih. Tetapi kalau kita lihat di Kuala Lumpur, kualiti udara indeksnya 155 dan itu hanya yang terkini berbanding dengan apa yang berlaku sepanjang 2-3 hari ini. Ini untuk tahun 2 hari, antara 2 Oktober sehingga 3 Oktober, pukul 5 petang sehingga 4 petang. Indeks kualiti udara di Kuala Lumpur dicerah sebagai contoh, sangat membimbangkan pada tahap yang tidak sihat sehingga 160 dan meskipun ia bertambah baik sehinggalah pada pukul 4 petang. Dan situasi yang sama juga berlaku di Kuching, Sarawak. Meskipun ketika ini kualiti udaranya lebih baik, tetapi berdasarkan kepada trend yang dapat kita saksikan untuk sekurang-kurangnya 1 hari sebelum, indeks udara itu tidaklah seperti yang kita lihat. Ia mencecah sehingga 100 indeks IPU pada pukul 11 malam itu di Selangor, dan kalau kita lihat juga di Sarawak, di Kuching sebagai contoh, menunjukkan bahawa kualiti udara itu berada dalam tahap yang sedikit membimbangkan kalau kita lihat pada hari-hari yang lebih awal. Boleh mencecah sehingga angka sehingga 100, lebih daripada 100 kadar IPU-nya itu. Dan itu secara umum melihat kepada situasi jerebu dan juga kualiti udara dalam negara kita. Sebelum kita menyentuh berkenaan dengan kenyataan daripada Indonesia, apa komentar Prof secara awal untuk menyatakan dan menjelaskan kepada kita situasi kualiti udara dan jerebu yang berlaku bukan sahaja Malaysia tapi juga di rantau Asia Tenggara ini, Prof? Okey, terima kasih. Dia mungkin ada beberapa faktor. Ya. Yang pertama, keadaan yang agak panas pada sekarang ini di kawasan Asia Tenggara, dan pada masa yang sama mungkin terdapat aktiviti-aktiviti tertentu seperti di perladangan yang mungkin terdapat kegiatan menebang hutan dan sebagainya. Dan keadaan yang panas ini juga boleh memberikan satu keadaan di mana asapnya tidak naik ke atmosfera. Tetapi saya rasa isu yang paling penting ialah sama ada terdapat pembakaran hutan secara terbuka di beberapa kawasan di Asia Tenggara yang memberikan kesan kepada
transboundary haze yang kita alami pada masa sekarang ini. Kerana bukan sekadar di Malaysia sahaja, kalau kita lihat di luar, tidak perlu tengok API pun, kita lihat di luar, kita nampak terdapat jerebu, dan bukan sekadar di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, tetapi juga di Singapura. Jadi ini melibatkan sekurang-kurangnya Malaysia dan Singapura dalam isu ini. Jadi saya rasa kedua-dua pihak, Malaysia dan Singapura dan juga Indonesia, perlu berbincang sama ada perkara ini melibatkan kebakaran ataupun melibatkan aktiviti pembakaran di beberapa kawasan. Kita akan menyentuh berkenaan dengan kedudukan pemimpin kita bagi membincangkan berkenaan isu ini. Tapi sebelum itu, kita nak bawa perhatian kita kepada imej yang dikongsikan oleh ESMC ASEAN yang menunjukkan situasi jerebu yang berlaku di Indonesia. Kalau kita lihat di warna kuning ini menunjukkan berlaku jerebu di Kepulauan Jawa dan juga di Sumatera. Dan ini berkaitan dengan kenyataan daripada Menteri Alam Sekitar Indonesia menyatakan bahawa tidak berlaku jerebu daripada Indonesia itu pergi ke Borneo di Sarawak dan juga di Malaysia di Semenanjung, kerana melihatkan kepada kawasan yang dilorikkan dengan warna oranye ini hanya melibatkan kawasan di Indonesia. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat lihat aliran angin yang ditunjukkan di sini dengan anak panah menunjukkan bahawa alirannya itu naik ke atas daripada Indonesia, pergi ke Malaysia, ke Sarawak dan juga ke Semenanjung. Dan berdasarkan kepada kenyataan daripada Menteri Alam Sekitar Indonesia bahawa tidak ada yang menunjukkan bahawa jerebu daripada Indonesia itu pergi ke Malaysia. Tetapi berdasarkan kepada rajah ini, seolah-olah perkara itu boleh berlaku. Mungkin Prof boleh berikan lebih pencerahan berkenaan hal ini, Prof. Ini adalah data. Data selalunya adalah satu perkara yang konklusif. Yang kita nampak aliran angin dan juga kegiatan seperti yang kita bincangkan, iaitu mungkin ada kegiatan peladangan di kawasan yang ditunjukkan di Sumatera Barat dan juga di selatan Kalimantan. Jadi saya cadangkan ketiga-tiga negara supaya mereka duduk berbincang bagaimana ingin mengatasi kejadian ini, kerana kejadian jerebu ini telah pun lama berlaku dan mungkin baru-baru ini semasa COVID ataupun sebaik sahaja COVID tamat, belum ada jerebu yang agak serius sehingga kepada bulan ini. Saya faham pandangan berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh Menteri Indonesia, tetapi saya cadangkan supaya isu ini dibincangkan di bawah framework agreement, ASEAN Agreement on Transboundary Haze, supaya pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi ataupun jalan penyelesaian. Dan perkara ini juga bukan sahaja melibatkan negara, tetapi yang pentingnya melibatkan sekiranya berlakunya pembakaran ataupun bukaan kawasan hutan di kawasan tertentu yang melibatkan peladangan, maka kita juga perlu melihat siapakah yang terlibat. Adakah mereka itu mempunyai asal-usulnya daripada Malaysia ataupun Singapura? Kerana semasa jerebu sebelum ini, terdapat kita kenal pasti syarikat-syarikat tersebut, walaupun mereka beroperasi di Indonesia, tetapi mereka sebenarnya berasal daripada Malaysia dan Singapura. Oleh yang demikian, memang sekiranya terdapat pembakaran ataupun sedikit haze daripada Indonesia, tetapi isu itu bukan sekadar isu Indonesia semata-mata. Kemungkinan kita juga perlu melibatkan kerajaan kita dan berbincang dengan syarikat-syarikat kita yang ada di sana, sama ada mereka terlibat ataupun mereka menghadapi situasi yang memerlukan mereka mengambil solusi untuk mengelakkan jerebu ini tidak berlaku. Jadi kita simpati kepada Indonesia kerana mereka seringkali dipersoalkan, sedangkan kebanyakan syarikat yang terlibat di sana tidak semestinya syarikat daripada Indonesia. Tapi untuk waktu ini, Prof, adakah kita boleh membuat konklusi sampai bilakah kita akan berdepan dengan situasi jerebu ini? Untuk seminggu, 2-3 minggu lagi, kita mengambil kira soal El Nino dan juga kita mengambil kira berkenaan dengan cuaca. Pada sebahagian harinya kita berdepan dengan hujan, yang mana kita bersyukur bahawa itu boleh meredakan sedikit jerebu, tapi dalam masa yang sama masih lagi IPU pada tahap yang tidak sihat, Prof.
Saya faham, iaitu perkara ini bukan boleh ditangani dalam 1-2 hari. Kerana sekiranya terdapat kebakaran di titik-titik panas di kawasan tertentu di Asia Tenggara, satu, mereka perlu dipadamkan. Yang kedua, solusi jangka panjang. Kerana setiap tahun berlaku jerebu, kita akan membuat berbagai-bagai perbincangan. Tetapi akhirnya tahun depan masih lagi berjalan. Perkara yang sama berlaku. Dan dalam keadaan sekarang ini, cuaca yang agak panas, hujan pun jarang dan berlaku putaran angin yang membawa asap tersebut ke kawasan-kawasan tertentu di Asia Tenggara ini, maka perkara ini mungkin akan berlarutan 1-2 minggu lagi. Jadi saya rasa setiap kali berlaku, kita tidak boleh mengambil short term measure ataupun solusi jangka pendek semata-mata, tetapi kita perlu melihat solusi jangka panjang, iaitu kebanyakan kali berlaku jerebu ini adalah kerana pembukaan tanah ataupun slash and burn agriculture practice, dan kita perlu menggalakkan satu kerjasama di peringkat ASEAN supaya kita dapat membantu negara-negara yang terlibat supaya mereka dapat mengurangkan slash and burn practice ini dengan menggunakan sistem agriculture ataupun pertanian yang lebih berdaya maju dan juga lebih sustainable, lestari untuk ASEAN. Jadi perkara ini bukan sekadar melibatkan satu negara, tetapi melibatkan negara dan juga syarikat-syarikat yang terlibat dalam pertanian. Jadi perkara ini perlu dibincangkan dan dilaksanakan dengan baik sebab perkara ini telah berlaku terlalu lama dan kita ada ASEAN Agreement on Transboundary Haze yang juga telah ditandatangani tetapi tidak menunjukkan sebarang petanda untuk menjadi satu instrumen perjanjian yang boleh menyelesaikan masalah ini. Akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita dapatkan penjelasan daripada Prof. Apakah butiran di dalam ASEAN Transboundary Haze Agreement yang ada dan juga bagaimanakah kedudukan kita sebagai Malaysia yang akan menjadi pengerusi ASEAN dalam masa 2 tahun lagi untuk kita mencari solusi yang lebih menyeluruh bila kita sebut berkenaan dengan bencana dan juga situasi pencemaran udara yang menyebabkan jerebu sehingga menjejaskan kesihatan ini. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali sebelum kita meneruskan kepada diskusi petang ini antara laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia yang mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada di 3 negeri mulai esok sehingga 5 Oktober. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan 3 negeri yang dijangka mengalami hujan berterusan ialah Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi di aplikasi My Cuaca dan laman media sosial rasmi Jabatan. Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung di talian hotline Met Malaysia di 1300 22 1638. Berikutnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan orang ramai terutamanya golongan yang berisiko diancam penyakit akibat jerebu agar sentiasa peka dengan keadaan semasa dan amaran yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata, negara kini berdepan dengan perubahan cuaca yang dinamik susulan peralihan monsun yang mengakibatkan cuaca panas dan kering serta jerebu yang membawa indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa negeri. Beliau juga telah mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam pengurusan bencana untuk bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang boleh menjejaskan kehidupan rakyat. Selain itu, beliau turut menasihatkan orang ramai untuk sentiasa merujuk maklumat terkini dan sahih melalui laman Sesawan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca.
Pengemas kinian Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK dilaksanakan dengan tujuan mempercepatkan tindakan yang perlu diambil agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana jerebu. Menurut Ketua Pengarah Alam Sekitar Malaysia, Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar, berdasarkan pelan berkenaan antara tindakan yang perlu dilaksanakan adalah agensi pengurusan bencana negara NADMA akan mengaktifkan jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri atau pusat apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Selain itu, semua aktiviti di luar bilik darjah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100. Sekolah, tadika dan taska ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bagi tujuan ini, pihak sekolah, tadika dan taska dikehendaki sentiasa memantau bacaan IPU. Jelas beliau, sekiranya trend bacaan menunjukkan peningkatan ke arah 200, persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah, tadika dan taska yang berkenaan. Manakala operasi pembenihan awan OPA akan dilakukan tertakluk kepada kehadiran awan dan cuaca yang sesuai pada bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Kita kembali bersama Profesor Dr. Sofian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Profesor, berikan sedikit perincian berkenaan dengan perkara yang disebutkan oleh Prof sebentar tadi berkenaan dengan perjanjian jerebu rentas sempadan yang dimeterai dan ditandatangani oleh ASEAN. Apa sebenarnya kandungannya dan apakah aspek yang gagal dilaksanakan berdasarkan kepada perjanjian itu, Prof? Agreement ini telah pun ditandatangani pada 2003 dan Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN telah pun menandatangani dan bersetuju dengan pelaksanaan agreement berkaitan dengan HAZE, ya, ataupun jerebu rentas sempadan. Jadi banyak isu. Yang pertama, isu dia ialah negara-negara ASEAN bersetuju untuk mengadakan satu polisi yang dipanggil zero burning ataupun tidak ada pembakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu mengurangkan sebarang pollution ataupun pencemaran daripada yang melibatkan pembakaran hutan ataupun pembukaan tanah, yang itu perlu dikurangkan di setiap negara ASEAN dan perlu juga diberikan kerjasama oleh negara-negara ASEAN yang lain. Jadi terdapat pelbagai inisiatif yang diambil oleh ASEAN, contohnya mengadakan monitoring dan mengadakan berbagai-bagai kerjasama teknikal, research and development untuk bagaimana dapat mengurangkan ASEAN transboundary haze ini ataupun jerebu rentas sempadan di ASEAN. Yeah. Jadi negara-negara ASEAN juga telah pun bersetuju untuk mengadakan berbagai-bagai komiti jawatan kuasa, mengadakan satu program berkenaan dengan tanah gambut supaya pembakaran ini tidak berlarutan. Satu untuk jerebu rentas sempadan. Yang ini juga perlu dipersetujui untuk diadakan dan juga ada satu dana berkaitan dengan dana iaitu bagi menyelesaikan isu rentas sempadan ini. Tetapi isunya ialah perkara tersebut perlu dipersetujui dan diambil tindakan di peringkat negara ASEAN itu sendiri. Bukannya sebab di bawah piagam ASEAN, kita tidak boleh mengambil inisiatif untuk menangani masalah ataupun sebarang masalah di negara ASEAN terbabit. Maknanya kalau kita menerima, katakanlah kita menerima jerebu ini, tetapi bagaimana untuk menanganinya? Malaysia tidak boleh menangani dengan menyuruh negara lain menanganinya, melainkan negara tersebut membuat berbagai undang-undang ataupun berbagai inisiatif di dalam negaranya sendiri. Jadi isunya sekarang ialah bukan kita tidak ada perjanjian. Kita ada perjanjian. Tetapi
perjanjian ini perlu diimplementasi ataupun dijalankan secara bukan secara berskala tetapi juga secara berterusan oleh negara-negara ASEAN bagi menangani isu ini. Jadi ini yang saya rasa terdapat perbezaan di peringkat pelaksanaan di beberapa negara, khususnya isu berkaitan dengan soal kesediaan untuk melaksanakan bukan sahaja membuat polisi undang-undang tapi juga untuk melaksanakan perjanjian itu secara menyeluruh. Sejauh mana Prof melihat pemimpin-pemimpin yang baru diangkat, kerana seperti Kemboja ada Perdana Menteri baru Hun Manet yang mewarisi pentadbiran daripada ayahnya, dan juga di Thailand juga ketika ini Perdana Menteri baru Sri Thavisin meskipun membawa legasi daripada Thaksin Shinawatra sebelum ini. Malaysia, Datuk Seri Ibrahim merupakan Perdana Menteri baharu. Indonesia akan melalui pilihan raya presiden yang akan melantik pemimpin baharu. Jadi ini merupakan wajah-wajah baru dan pemimpin. Sejauh mana ada kekuatan untuk meneruskan agenda yang sudah pun ditetapkan pada suatu masa dahulu, dan bila gerak ke hadapan ia boleh dilaksanakan dengan lebih menyeluruh, Prof? Ya, saya cadangkan supaya pemimpin-pemimpin itu melihat implementasi ataupun bagaimana perkara ini dilaksanakan di peringkat nasional ataupun di peringkat negara-negara ASEAN itu sendiri. Sebab framework ini tidak akan berjaya kalau tidak dilaksanakan dengan baik di peringkat ahli itu sendiri. Sebab itu mungkin pemimpin baru ini perlu melihat membina satu kekuatan politik di seluruh ASEAN dan juga memberi satu impact dengan menumbuhkan monitoring and evaluation ataupun satu program untuk melihat bagaimana perjanjian ini dilaksanakan di negara-negara ASEAN. Pelaksanaan itu bukan sekadar dengan membuat undang-undang ataupun polisi, tetapi yang lebih penting ialah mengadakan pemeriksaan, mengadakan satu inisiatif supaya syarikat-syarikat tidak membuat pembakaran terbuka, supaya satu kajian research and development dapat dilaksanakan untuk dibina satu teknologi sekiranya pembakaran atau kebakaran berlaku tetapi dapat dipadamkan dengan cepat. Jadi ini yang penting sebenarnya, pelaksanaan. Banyak perjanjian yang dibuat tetapi apabila pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka akan berlaku ketirisan dalam pelaksanaan tersebut. Jadi saya lihat pemimpin-pemimpin baru ini perlu mempunyai kekuatan political will, kehendak politik untuk melaksanakan perkara ini. Cuma masalahnya kalau kita lihat bila berlakunya pembukaan tanah ataupun kebakaran ini bukan sekadar melibatkan syarikat-syarikat besar, tetapi juga mungkin melibatkan orang-orang kampung, pengusaha kecil. Jadi bantuan perlu diberikan ataupun kesedaran perlu diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil ini supaya tidak membuka hutan atau membuka ladang secara slash and burn, tetapi menggunakan teknologi tertentu. Contohnya di beberapa negara pembukaan ladang tidak lagi perlu melakukan pembakaran, tetapi berlaku penebangan secara sistematik dan penanaman secara sistematik. Itu yang selalunya berlaku. Jadi dan kadang-kadang perkara ini berlaku bukan di kawasan yang berdekatan dengan bandaraya ataupun pusat pentadbiran, tetapi jauh daripada pusat pentadbiran yang menyukarkan monitoring itu berlaku. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sufian Jusuf, Pengarah Institut Kajian Malaysia Antarabangsa IKMAS UKM, berkongsi pandangan bagaimanakah ASEAN boleh bergerak ke hadapan untuk menyelesaikan isu jerebu rentas sempadan. Perjanjian sudah ada, rangka frameworknya itu sudah ada, polisinya sudah ada, tinggal lagi bagaimana pelaksanaannya di peringkat negara-negara anggota ASEAN dan bagaimanakah juga pelaksanaannya untuk menoktahkan isu jerebu yang boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita. Terima kasih Prof di atas masa yang diluangkan untuk waktu ini. Itu sahaja perbincangan kita untuk pantau agenda reformasi berkenaan dengan pencemaran udara dan jerebu. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.